Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, selamat petang kepada semua sekali penyelaras CDL and so on untuk Negeri Sembilan ni, Puan Sheila. Terima kasih juga kepada Encik Muhammad Izzuddin yang menyediakan kemudahan Zoom kita pada petang ini dan juga petang-petang yang sebelum ini. Saya nampak Dr. Nur Azhar pun ada sama-sama dalam sesi kita. Kepada yang akan membentang pada petang ini, Ustaz Muhammad Fazli Hasan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Chuah. Jadi, dan juga kepada rakan-rakan guru yang dikasih sekalian. Pertamanya, saya manjatkan syukur pada Allah kerana memberikan peluang, memberikan ruang, memberikan kesempatan dan kekuatan untuk dapat bersama-sama pada petang ini untuk membuat sedikit perkongsian. Perkongsian saya ini adalah merupakan lanjutan daripada perkongsian yang sebelum ini. Jadi kepada rakan-rakan guru yang mungkin kali pertama masuk pada petang ini perlu semak baliklah perkongsian saya sebelum ini supaya dapat melihat dia punya apa tu flow dia tu. Dia punya flow ataupun dia punya proses perkongsian saya tersebut. Sebab biasanya apa yang saya akan bentangkan dalam sesuatu perkongsian itu berkait dengan apa yang telah saya kongsikan pada perkongsian yang sebelum ini. Jadi pada petang ini saya akan memberi fokus kepada satu lagi teori baru, bukanlah baru, teori yang berkait dengan proses pembelajaran. Saya masih lagi memfokuskan tentang bagaimanakah pembelajaran berlaku. Bagaimanakah pembelajaran berlaku. Jadi seperti yang saya telah bincangkan pada sebelum ini. Okay. Saya telah bincangkan tentang bagaimana pembelajaran berlaku sebagaimana yang telah dikongsikan oleh Profesor Billingham, Daniel Billingham dalam bukunya yang terkenal iaitu Why Don't Students Like School. Okay. Ini semua kita dah bincang dan saya juga telah bincangkan sebelum ini tentang peranan kita untuk melihat perkembangan pembelajaran anak-anak, the learning progression yang berlaku dalam diri anak-anak yang kita ajar. Dia melibatkan 3 peringkat. Peringkat pemerolehan, peringkat membina makna dan juga peringkat pemindahan. Dan dari segi proses pembelajarannya itu, anak-anak akan melibatkan peringkat tahu. Okay. Ini peringkat pemulihan. Dia akan dia akan mencapai tahap tahu. Dia tahu apa yang ingin dikongsikan oleh guru-guru. Kemudian dia akan meningkat lebih lanjut iaitu faham. Okay. Bukan setakat tahu, dia memahami apa yang dia tahu. Ada juga kalau berhenti setakat tahu saja, dia hanya mengingat apalah. Dia hanya peringkat mengingat tapi dia tak dapat mengaitkan nanti dengan pengetahuan sebelum ini, pengetahuan sedia ada. Untuk mengaitkan dengan pengetahuan sedia ada itu yang kita namakan faham.
Dan dia boleh mengaplikasikan apa yang dia faham, apa yang dia tahu, apa yang dia faham dalam konteks yang tertentu. Konteks-konteks yang tertentu, sebab dia boleh menggunakan aplikasi ini, maksud menggunakan apa yang dia tahu dan faham itu di dalam kehidupan dia. Dia nampak bagaimana dia boleh menggunakan apa yang telah dia tahu dan faham itu dalam kehidupan. Dan seterusnya, peringkat penguasaan ialah apabila anak-anak tersebut boleh menyelesaikan masalah, ya, boleh menyediakan cadangan-cadangan dalam bentuk pelbagai format lah. Mungkin cadangan itu dalam bentuk model dan sebagainya. Jadi yang telah dibincangkan berkali-kali, saya ulang benda ni. Okay. Kemudian pada hari ini saya akan bincangkan teori dia panggil dual coding. Dual, dual, D-U-A-L. Coding, C-O-D-I-N-G. Teori ini telah dibincangkan oleh seorang sarjana nama dia Alan Fabio. Alan Fabio sejak tahun 1971. Ini buku dia lah. Ya. Buku dia, kalau cikgu-cikgu nak lebih lanjut, cikgu boleh baca buku berkenaan, iaitu Mental Presentation, a Dual Coding Approach. Dual Coding Approach. Ini buku yang setakat ni buku yang telah lebih mantap lah berbanding dengan buku beliau yang pertama, iaitu Imagery and Verbal Processing. Image tu maksudnya dalam bentuk gambar-gambar. Verbal tu perkara yang melibatkan perkataan, ya, lisan, itu dia panggil verbal. Dan perbincangan pada ketika itu banyak menjulus kepada bidang cognitive psychology, bidang cognitive science, bidang bahasa, linguistik, dan juga bidang falsafah. Fokus pada ketika itu dan oleh sarjana-sarjana yang terlibatlah dalam membincangkan tentang dual coding theory ini. Okay, 1990 buku dia ni, diterbitkan oleh Oxford Science Publication. Okey. Tetapi sejak akhir-akhir ini, beberapa orang sarjana telah membincangkan teori itu dengan lebih praktikal. Bagaimana ianya boleh dilaksanakan dalam proses pembelajaran anak-anak di sekolah, ya, dan bagaimana guru-guru boleh menggunakan teori ini untuk membantu anak-anak untuk belajar. Okey, ini adalah satu pendekatan yang menarik dan saya akan bincang. Mungkin pada hari ini saya tak dapat nak bincangkan dari segi kaedah. Saya akan dedahkan dulu peringkat pada hari ini. Apakah dia yang dimaksudkan dengan dual coding teori itu. Okey, insyaAllah pada perkongsian yang akan datang, tengoklah, kalau perlu saya akan buat beberapa kali perkongsian berkaitan dengan perkara ini. Ya. Sebelum beberapa orang sarjana, khususnya Dr. Yana Winston dan juga Megan Sumeraki. Okay. Mereka ni menggelarkan diri mereka ni sebagai learning scientist. Learning scientist. Kalau cikgu-cikgu berminat, cikgu boleh pergi ke website dia. Type saja learning scientist. Dia ada berkongsi banyak perkara yang berkaitan dengan learning science, the science of learning. The science of learning. Bagus juga. Kalau cikgu-cikgu berminat, cikgu boleh pergi ke laman web. Tapi kalau nak mendalami pemikiran mereka, idea mereka, boleh baca buku dia ni. Buku yang diterbitkan pada 2019, Understanding How People Learn. Okay, a visual guide. Bagus sebab dia menggunakan visual.
ada gambar-gambar, grafik-grafik yang boleh membantu kita untuk memahami lagi perbincangan dalam buku ini. Jadi dia mengamalkan apa yang dikatakan dual coding itulah, ya, menggunakan banyak gambar-gambar, grafik-grafik, di samping menggunakan tulisan lah, macam biasa kan buku dia dalam bentuk tulisan, tulisan, dan ada juga sekarang buku yang boleh bercakap kan. Kalau kalau tengok di apa tu, di Amazon, dia dah lah dengar dah 2-3 tahun lah, ya. Dia juga apa ni apa ni memberi juga peluang kepada pembaca-pembaca untuk mendengar. Ada orang baca buku tu, kita dengar aja pembacaan buku itu. Jadi kalau kita memandu dan sebagainya, jadi tak payah baca buku lah, kita dengar orang membaca buku. Jadi uh, mungkin nanti bila AI sudah berkembang dengan lebih lanjut, nanti lagi banyak lagi lah, beberapa kemudahan untuk kita meningkatkan keupayaan kita menguasai apa ni bahan-bahan yang dikongsikan. Jadi dalam buku yang ini, buku yang ditulis oleh apa ni, Yana Winstein dan juga Megan Sumaraki ini, mereka telah mengemukakan banyak panduan bagaimana menggunakan sains pembelajaran ataupun the science of learning itu di dalam bilik darjah. Sebab tu dia pendekatan yang mereka gunakan menarik, ya. Dia mengaitkan apa yang mereka perolehi daripada lab makmal. Makmal ni maksud mereka menguji, mereka membuat penyelidikan sebagainya. Hasil daripada itu mereka telah kongsi dengan pihak sekolah, berkongsi dengan guru-guru, dengan murid-murid, sebab didapati bahawa, ni salah satu, saya ambil satu petikan daripada buku beliau. Beliau ini adalah data ni datang daripada Pomerance dan rakan-rakan pada 2016, di mana kalau mengikut scientist ni, learning scientist ni, dia ada 6 kaedah pembelajaran yang dikatakan sesuai dengan apa ni kognitif manusia. Setengah-setengahnya itu saya dah bincangkan sebelum ini, kalau masih ingat lagi, ya. Saya telah bincangkan tentang space practice, saya dah bincangkan tentang retrieval practice, saya dah bincangkan tentang interleaving. Okey. Jadi sebenarnya bila saya bincang tentang dual coding ni, nanti dia berkait dengan perkara-perkara berkenaan. Jadi ada 6, 6 kaedah pembelajaran yang didapati sangat sesuai dengan kognitif seseorang murid, ya. Tetapi didapati bahawa, didapati bahawa keenam-enam strategi pembelajaran ini tidak begitu diberikan perhatian ataupun tidak beri pendedahan kepada guru-guru yang dilatih, ya. Didapati daripada 48 buku teks yang digunakan ini di Amerika, Jadi sebenarnya pun berlaku juga di Malaysia. 48 buku teks yang digunakan dalam latihan guru di Amerika, okey, tak banyak yang membincangkan tentang keenam-enam strategi pembelajaran ini. Okey, kalau kita tengok, lebih 50% ataupun uh, lebih 59%, secara spesifik, yang tepatnya 59%, buku teks berkenaan langsung tidak menyentuh tentang strategi ini. Ada juga buku teks yang sentuh, tapi dalam 2-3 perkataan saja, 2-3 ayat saja. 1 to 3 sentences, 3 to 6 sentences, 7 to 12 sentences, 1 page or more. Jadi kita tengok apa yang dikongsikan oleh
sarjana tersebut mengatakan bahawa mungkin strategi pembelajaran ini tidak begitu di, di, diperluaskan kepada guru-guru. Ini dia bagi contoh di apalah di Amerika Syarikat, mungkin di kalangan guru-guru kita di Malaysia, itu kita kena buat survey lah kan, kita kena buat kajian. Baik, itu pengenalan sikit lah. Jadi ini adalah dia punya asas kepada teori dua coding ini, teori dwi pengekodan. Uh, saya tadi dah kenalkan sedikit tentang Alan Fabio ini. Okay. Sebenarnya dalam teori ini mereka membincangkan tentang kalau sekiranya bahan pembelajaran yang dikemukakan itu dalam dua format. Satu format gambar. Yang kedua dalam format perkataan. Yang lazimnya yang kita gunakan tu ialah dalam format perkataan ataupun lisan yang merupakan rangsangan. Kalau mengikut Richard Mayer, seorang lagi sarjana ni, saya akan bincangkan kemudian nanti. Dia bincangkan tentang teori multimedia. Richard Mayer, Mayer. Dia bincangkan tentang multimedia. Multimedia itu melibatkan lebih banyak lagi panca indera. Tapi di sini dua panca indera yang terlibat. Satu penglihatan dan satu lagi pendengaran. Okay? Jadi cara dia otak kita memproses, otak ni bila saya sebut otak, ingat baliklah apa yang kita bincangkan, ingatan bekerja. Masuk yang akan diproses dalam ingatan bekerja. Satu dalam bentuk pemprosesan bukan lisan. Dalam bentuk gambar dia tak banyak sangat perkataan dalam gambar-gambar berkenaan kan. Dan satu lagi memproses perkataan. Dan ianya akan dijadikan sebahagian daripada pengetahuan anak-anak berkenaan. Bila nak jadikan pengetahuan ni kita dah bincang sebelum ini. Maksudnya mereka dapat mengaitkan apa yang sedang mereka pelajari dengan apa yang telah mereka ketahui. Ini yang dikatakan hubung kait dan integrasi. Hubung kait dan integrasi dengan pengetahuan sedia ada. Jadi dia melibatkan dua bentuk ingatan. Satu ingatan bekerja, the working memory. Dan kita tahu bahawa working memory kita ni sangat terhad. Sangat terhad. Kalau mengikut literature, mengikut pendapat-pendapat para sarjana, jangan banyak sangat perkara-perkara yang dikongsikan dalam sesuatu masa. Dia mencadangkan di antara 5, 4, 5, maksimumnya ialah 9 perkara dalam sesuatu masa. Dan berbeza dengan ingatan jangka panjang seperti yang telah kita bincangkan. Ingatan jangka panjang ni dia tidak ada had. Unlimited. Sampailah kita ke akhir hayat kita lah, ia boleh menampung pengetahuan-pengetahuan yang kita perolehi. Cuma isunya sekarang ni ialah keupayaan, kapasiti ingatan bekerja. Sebab tu kita perlu faham supaya nanti anak-anak boleh melalui proses pembelajaran itu dengan lebih baik. Okey. Kalau kita lihat dari segi teori ini, sama juga macam apa tadi slide yang sebelum ini, cuma yang ini dia lebih detail sedikit. Kalau kita tengok ada dua bentuk rangsangan. Satu bentuk rangsangan untuk melihat perkara-perkara yang berkaitan dengan gambar, visual. Dia panggil visual spatial. Gambar-gambar dalam bentuk lakaran dan sebagainya. Cara ingatan bekerja kita memproses ialah dia akan memproses sekaligus, serentak.
Kita tengok gambar tu kan, kita boleh proses serentak. Okay? Sebab gambar tu datang sekaligus. Tetapi kalau rangsangan ataupun dari apa yang dibelajar daripada persekitaran dalam bentuk lisan, kata-kata ataupun dalam bentuk tulisan, perkataan, dia diproses secara sekuen, secara berurutan. Ya? Dia sebab dia nak faham kan, dia nak faham apa yang yang terdapat di dalam tulisan ataupun verb yang dikongsikan, yang perlu mereka pelajari. Jadi dia kena lihat secara berperingkat-peringkat, secara berurutan. Jadi ada dua bentuk saluran di sini. Satu, saluran melalui deria mata. Satu lagi saluran melalui lisan, melalui pendengaran. Sebab tu dia panggil dua saluran. Saluran visual dan juga saluran lisan. Lisan. Jadi kemudian kedua-duanya ini akan dipindahkan ke dalam ingatan jangka panjang. Dia kena ingatlah proses pembelajaran itu berlaku apabila apa yang ada dalam ingatan bekerja itu dapat dipindahkan dengan ingatan jangka panjang. Maksud dipindahkan itu ialah mereka dapat mengaitkan dengan pengetahuan sedia ada yang terdapat dalam ingatan jangka panjang. Kena ingat ya, pengetahuan sedia ada itu berada di dalam ingatan jangka panjang. Jadi ini adalah asas kepada teori dwi pengekodan ini ataupun dual coding theory ini, dan dia sebenarnya banyak faedah-faedah yang berkait dengan pembelajaran dalam diri anak-anak tu nanti. Jadi saya ingat cukup dulu perkongsian saya pada petang ini untuk memberikan sedikit pengenalan kepada cikgu-cikgu, kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang teori dwi pengekodan yang peringkat awalnya diperkenalkan oleh Alan Fyvio, kemudiannya telah diperincikan, telah diberikan konteks baru apabila perkembangan berkaitan dengan cognitive science itu telah berkembang. Okey. Jadi saya berhenti dulu setakat ini. Sebab tu nanti bila kita bincangkan pada minggu depan, saya akan bincangkan sedikit. Sebenarnya ada perkara-perkara yang telah kita buat. Ya, kenapa kita menggunakan visual? Kenapa kita gunakan peta minda? Kenapa kita gunakan, kalau dulu ingat tak, kita ada mapping map, thinking map. Kita ada bubble map, kita ada double bubble map. Ya. Semuanya itu ada kaitan dengan teori ini. Ya. Ada kaitan dengan teori ini. Jadi sebenarnya dia juga akan membantu anak-anak untuk memproses maklumat dengan lebih cekap dan dapat meringankan sedikit beban kognitif yang dialami oleh ingatan bekerja. Kena ingat seperti yang saya terangkan sebelum ini, ingatan bekerja itu mempunyai kapasiti yang terhad. Tapi dengan adanya pendekatan dwi coding ini, dwi pengekodan ini, menjadikan beban kognitif, kita dah bincang pada minggu lepas, teori beban kognitif. Jadi beban ingatan bekerja tu dapat dikurangkan. Jadi sebab tu kalau kita dapat gabungkan kedua-dua saluran ini, saluran penglihatan dan saluran lisan dengan baik, dengan berkesan, tapi dia mesti berkait lah. Gambar yang
grafik yang kita kongsikan itu, visual yang kita kongsikan itu mesti selaras dengan perangsangan lisan. Jangan gambar lain, cerita lain. Jadi dia akan menyebabkan kekeliruan pula nanti kepada anak-anak. Jadi saya berhenti dulu setakat ini. Saya serahkan kepada Puan Sheila untuk meneruskan sesi yang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Mustafa yang selalu berkongsi maklumat dan ilmu mengenai teori yang kita boleh amalkan di dalam bilik darjah. Untuk pengetahuan semua, kita boleh lihat semula siaran ini ataupun perkongsian yang sebelum ini di laman www.connectingdots.my. Saya ulang, www.connectingdots. Satu perkataan ya, .my. Boleh lihat semua rakaman yang tersedia ada dan juga perkongsian dari CDL hands-on, siri-siri yang lain dari pusat lain, contohnya IPG, untuk yang PGB dan juga Sabah, Kuala Lumpur yang telah banyak berkongsi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah lihat rakaman di laman tersebut. Baik, hashtag kita, Cikgu Bantu Cikgu, salam sejahtera dan salam madani kepada semua yang hadir hari ini. Hari ini kita beruntung kerana dapat berkongsi ilmu dengan Ustaz Muhammad Fazli bin Hassan dari Sekolah Menengah Agama Chua dengan tajuknya Resume Fokus Bermotivasi. Tajuknya pun dah cukup menarik. Marilah kita sama-sama dengar sebab resume fokus bermotivasi ini merupakan satu aktiviti yang diselitkan oleh guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Aktiviti ini bertujuan untuk mengembalikan dan meningkatkan fokus dan motivasi pelajar di dalam kelas. Sesuailah dengan tajuknya, boleh kita aplikasi teori ini ataupun perkongsian ini di dalam kelas kita. Dipersilakan Ustaz Fazli. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Sheila selaku penyelaras ataupun pengacara program kita pada hari ini. Sebelum tu boleh dengar ke suara saya? Boleh, jelas. Terima kasih. Okay. Baik, yang saya hormatilah Puan Sheila selaku penyelaras, Dr. Mustafa Abdul Majid yang telah memberikan sedikit perkenalan berkenaan dengan teori-teori Dwi Pengekodan sebentar tadi. Okay, insyaAllah saya akan berkongsi satu perkongsian lah pada hari ini, iaitu aktiviti yang saya lakukan lah dalam pengajaran dan pelajaran, khususnya seperti mana tajuk saya, untuk meningkatkan motivasi dan fokus pelajar lah. Cumanya saya terus terang beritahu, perkongsian saya ini adalah perkongsian yang biasa, yang saya rasa saya yakin cikgu-cikgu memang selalu buat. Cumanya saya buat sikit kelainan untuk menampakkan dia lebih orang kata istimewa sikit lah. Dia ada kelainan untuk menampak dia lebih menarik. Jadi sebelum tu saya perkenalkan diri, saya Muhammad Fazli bin Hassan, mengajar di Sekolah Menengah Agama Chuah lah. Saya mengajar subjek Usuluddin, subjek agama lah, subjek Usuluddin. Jadi saya baru dekat sini daripada 2017. Jadi apa yang saya kongsikan hari ini mudah-mudahan dapat memberi manfaat lah, walaupun sedikit. Baik, saya teruskan ya dengan perkongsian slide ya. Okay, baik, insyaAllah tajuk saya adalah resume fokus bermotivasi. Okay, resume fokus bermotivasi. Sebagaimana yang dimaklumkan tadi, resume fokus bermotivasi ni memang fokus dia untuk meningkatkan fokus pelajar lah. Tambah-tambah saya mengajar subjek bahasa Arab.
ada pelajar yang tidak memahami, ada yang mungkin tak seronok. Okey, jadi saya bina satu saya buat satu apa ni orang kata idea lah untuk mengembalikan fokus pelajar tersebut. Jadi namanya resume fokus bermotivasi. Sebenarnya resume fokus bermotivasi ni merupakan satu denda je sebenarnya. Tapi saya buat kelainan sebab bila sebut nama denda dia akan rasa tak seronok. Dia hukuman dia tak seronok. Jadi resume fokus bermotivasi ni merupakan satu denda yang saya kenakan kepada pelajar yang tidak fokus ketika sesi pembelajaran dijalankan. Maksudnya kalau saya tengok pada masa waktu saya mengajar itu, pelajar melakukan apa saja perbuatan yang tidak sepatutnya dia buat, seperti saya bercakap, dia pun bercakap. Jadi saya akan kenakanlah, saya akan denda dia dengan fokus motivasi ini. Nama saja denda, tapi dia sebenarnya denda yang tidak menyakitkan dan tidak menyentuh fizikal pelajar lah. Tidak menyakitkan dan tidak menyentuh fizikal pelajar. Okey? Okey. Dan sebab itulah saya rasa perkongsian saya hari ini sedikit berbeza lah dengan perkongsian yang lain. Mungkin perkongsian yang lain menyentuh pada pengajaran, cara pelaksanaan ataupun kaedah mengajar. Tapi saya hanya selitan saja. Satu aktiviti yang dilakukan sebagai selitan saja untuk menjadikan pengajaran tu lebih orang kata lebih berfokus lah. Dia punya objektif masih sama, masih lagi dalam orang kata apa, objektif membantu guru dan pelajar lah dalam sesi pengajaran. Okey, seterusnya antara kelebihan resume fokus bermotivasi ni saya nyatakan dekat sini 3 lah. Yang pertamanya menjadikan pelajar lebih bersedia untuk belajar. Sebab apa? Sebab ini dah denda. Jadi pelajar tak nak didenda. Jadi daripada awal tu pelajar dah tahu dia kena bersedia. Jadi saya rasa dengan resume fokus bermotivasi ni boleh menjadikan pelajar tu lebih bersedialah untuk belajar. Yang kedua, boleh membuatkan pelajar lebih fokus dan bermotivasi ketika sesi pembelajaran. Sebab yang ini tujuan utama untuk buatkan pelajar lebih fokus. Fokus dan kembali kepada pengajaran dah. Kalau yang bercakap tu berhenti bercakap, dia lebih fokus dan bermotivasi. Sebab kadang-kadang pelajar yang melakukan kesalahan ataupun tidak fokus ni dia bukan sebab apa pun, tapi dia tak ada motivasi, dia kurang motivasi. Jadi masa tu saya ambil idea untuk cara mengembalikan motivasi pelajar masa tu juga. Okay, masa pengajaran dan pembelajaran berlaku tu juga. Jadi yang ketiga, menjadikan pelajar lebih berani dan berkeyakinan. Antaranya kelebihan juga adalah menjadikan pelajar tu lebih berani dan berkeyakinan. Sebab dalam ramai-ramai pelajar ada pelajar yang orang kata apa, malu-malu, tak berani, tak ada keyakinan diri walaupun untuk bercakap. Lebih-lebih lagi bercakap dalam bahasa Arab. Okey, tak berani. Walaupun kalau tanya dalam bahasa Melayu pun tak keluar suara, tak bercakap. Jadi dengan resume ni juga boleh menjadikan pelajar tu lebih beranilah, berani dan berkeyakinan, insya-Allah. Okey, seterusnya apakah yang ada dalam resume ni? Jadi bagaimana sebenarnya resume? Apa resume yang saya buat ni? Apa sebenarnya resume ni? Jadi resume ni tak banyak, dia simple saja, dia ada 2 saja dalam tu. Yang pertamanya tema. Resume ni ada tema. Tema saya ada buat tema ataupun tajuk lah. Dan yang kedua dia ada ayat ataupun pernyataan denda. Ayat dan pernyataan denda ni dia ada kaitan dengan tema-tema yang saya buat tadilah. Okey, dan inilah saya katakan tadi, denda-denda ni dia tidak menyakitkan fizikal, tidak menyentuh fizikal pelajar. Sebabnya dia hanyalah ayat ataupun pernyataan tentang denda ataupun hukuman yang dia kena buat. Itu sahaja. Cumanya dia lebih seronok sebab dia mengikut tema. Dia mengikut tema. Okey, seterusnya kita tengok dekat sini. Ini antara tema-tema yang saya dah buat. Ini tema-tema yang saya dah buat. Kesemuanya ada 10 tema. 10 tema. Yang pertamanya tema diri dan keluarga. Tema diri dan keluarga. Denda tu berkaitan dengan diri dan keluarga. Yang keduanya berkaitan dengan syukur. Yang ketiga, temanya adalah minta maaf. Keempat, kata-kata semangat. Pujian untuk diri, zikir pilihan,
perkongsian hati, pilih seorang kawan kalau komen tentang cikgu. Jadi kalau saya beritahu sebentar tadi, saya nyatakan bahawa dalam resume ini adanya pernyataan ataupun ayat tentang denda. Jadi untuk slide saya hari ini memang penuh dengan ayat lah. Saya tak ada gambar yang menarik. Hanyalah ada ayat-ayat pernyataan sahaja. Okey, kita teruskan dengan tema yang pertama. Dekat sini temanya adalah diri dan keluarga. Okey, nanti pelaksanaan hukuman ni saya akan nyatakan di akhir sekali. Okey, untuk diri dan keluarga ni antara pernyataan yang saya bagi adalah yang pertamanya adalah saya sayang diri saya. Pelajar nyatakan saya sayang diri saya janji akan belajar bersungguh-sungguh. Pelajar nyatakan. Yang keduanya, saya sayang ibu ayah saya akan buat mereka berdua bangga dengan saya. Yang ketiga, saya sayang cikgu-cikgu saya janji akan jadi pelajar cemerlang Sekolah Menengah Agama Chuah. Ini saya buat Sekolah Menengah Agama Chuah lah sebab sekolah yang saya ajar. Okey. Jadi setiap tema ni dia ada pernyataan dia dan saya nyatakan satu persatu dan saya buat 10. Dekat sini hari ni saya akan tunjuk satu persatu lah. Itu je lah boleh melamakan masa sikit. Okey. Yang keempatnya adalah saya sayang sekolah saya janji akan jadi pelajar cemerlang Sekolah Menengah Agama Chuah. Yang kelima, kawan-kawan saya sayang kamu semua. Jom kita belajar bersungguh-sungguh. Yang keenam, saya sayang cikgu-cikgu saya janji akan jadi pelajar cemerlang Sekolah Menengah Agama Chuah. Ada kesilapan sikit dalam tulisan, minta maaf ya. Sekolah Menengah Agama Chuah. Ketujuh, seterusnya, kawan-kawan, korang semua kawan baik saya. Saya nak kita belajar bersungguh-sungguh tau. Yang ke-8, kawan-kawan, jom kita jadi pelajar yang cemerlang Sekolah Menengah Agama Chuah. Ke-9, kawan-kawan, orang yang berjaya sentiasa yakin dan berani. Kita pun mesti yakin dan berani tau. Yang ke-10, kawan-kawan, saya nak dapat A+ dalam subjek Usuluddin. Jom sama-sama kita dapat A+ dalam subjek Usuluddin. Jadi itu antara contoh-contoh yang saya buat pada pernyataan bawah tema diri dan keluarga. Okey. Okey, kedua saya nyatakan berkenaan dengan tema syukur. Dekat situ saya buat yang kedua syukur dan pernyataan ayatnya alhamdulillah. Semuanya berkaitan dengan syukurlah. Berkaitan dengan syukur. Saya buat dekat sini pun 10. Itu alhamdulillah, terima kasih Allah sebab ampunkan dosa saya hari ini. Yang ketiga, alhamdulillah, terima kasih Allah sebab sayang saya hari ini walaupun saya dah buat dosa, tak fokus. Yang ketiga, alhamdulillah, terima kasih Allah sebab bagi saya peluang belajar dengan bersungguh-sungguh. Yang keempat, alhamdulillah, terima kasih Allah sebab hadirkan saya dalam kelas Usuluddin hari ini. Saya janji saya akan berubah. Yang kelima, alhamdulillah, terima kasih Allah sebab beri saya kefahaman yang mendalam dalam subjek Usuluddin hari ini. Keenam, alhamdulillah, terima kasih Allah sebab betulkan kesilapan saya hari ini. Saya akan fokus mulai sekarang. Yang ketujuh, bawah tajuk syukur juga, tema syukur juga adalah alhamdulillah, terima kasih Allah sebab jadikan saya insan hebat hari ini. Jom kawan-kawan kita sama-sama jadi insan hebat. Seterusnya, alhamdulillah, terima kasih Allah sebab sedarkan saya hari ini. Saya janji akan fokus betul-betul pada pembelajaran saya. Yang ke-9, alhamdulillah, terima kasih Allah sebab bagi saya peluang untuk berubah. Saya janji akan berubah untuk jadi pelajar cemerlang hari ini. Okey ke saya hanya bacakan apa yang saya buat ni? Puan Sheila okey ke? Boleh, teruskan cikgu. Jangan risau. Okey Okey. Okey, baik, seterusnya adalah yang ketiga, temanya adalah minta maaf. Okey, tema yang ketiga adalah minta maaf. Saya nyatakan pernyataan yang pertama, saya minta maaf Allah sebab saya dah buat silap.
Saya minta maaf Allah sebab tak fokus dalam belajar. Saya minta maaf Allah sebab tak bersungguh-sungguh belajar dalam kelas sekarang. Yang keempat, saya minta maaf Allah sebab main-main dalam kelas sekarang. Yang kelima, saya minta maaf Allah sebab dah buat dosa sekarang. 6, saya minta maaf Allah sebab dah gunakan tangan bukan untuk kebaikan, tak tulis betul-betul masa belajar sekarang. 7, saya minta maaf Allah sebab dah gunakan telinga saya bukan untuk kebaikan, tak dengar betul-betul masa belajar sekarang. Lagi, saya minta maaf Allah sebab dah gunakan mata saya bukan untuk kebaikan, tak tengok betul-betul masa belajar sekarang. 9, saya minta maaf Allah, ampunkanlah dosa saya dan dosa semua kawan-kawan saya. Yang ke-10, saya minta maaf Allah, kurniakanlah saya A tambah dalam subjek Usuluddin. Okey, seterusnya kata-kata semangat. Kata-kata semangat ni untuk bagi semangat lah dekat diri pelajar. Okey, walaupun dia dah melakukan kesalahan, tapi untuk kembalikan dia punya semangat belajar bila dah walaupun kena denda, tapi untuk kembalikan semangat belajar, saya nyatakan beberapa pernyataan lah. Yang pertamanya, aku seorang yang hebat, aku pasti berjaya. Yang kedua, aku seorang yang rajin, aku akan belajar bersungguh-sungguh. Yang ketiga, aku seorang kawan yang baik, aku akan belajar bersungguh-sungguh bersama kawan-kawan semua. Yang keempat, aku faham semua yang Ustaz ajar dalam subjek Usuluddin, aku akan berjaya. Seterusnya, aku seorang yang berani, aku akan capai cita-cita aku. 6, aku tak malu dalam belajar, aku akan tanya jika aku tak faham. 7, aku akan jadi contoh kepada adik-beradikku yang lain kerana berjaya dalam pelajaran. Yang ke-8, aku seorang yang fokus, apa aku nak pasti aku dapat. Okay, yang ke-9, aku pandai dan aku akan belajar bersungguh-sungguh. Dan yang ke-10, aku berjaya dapat A tambah dalam subjek Usuluddin. Okey, yang kelima, temanya adalah pujian untuk diri. Okey, sekarang ni puji diri sendiri. Jadi saya buat dekat sini, yang pertamanya adalah tahniah untuk diri saya sebab saya berjaya hadir dalam kelas hari ini. Yang kedua, tahniah untuk diri saya sebab saya belajar bersungguh-sungguh hari ini. Ada kesalahan ejaan. Okey, yang ketiga, tahniah untuk saya sebab saya fokus belajar kelas Usuluddin hari ini dan kelas seterusnya nanti. Jadi saya fokus pada kelas Usuluddin lah, mata pelajaran yang saya ajar. Okey, yang seterusnya, tahniah untuk saya sebab saya dapat memahami, menguasai semua yang saya belajar sekarang. Tahniah untuk saya dan korang semua sebab kita jadi pelajar yang bersungguh-sungguh hari ini. Tahniah untuk saya sebab saya jadi pelajar cemerlang hari ini. Dan yang ketujuh, tahniah untuk saya sebab saya akan banggakan ibu ayah saya mulai hari ini. 8, tahniah untuk saya dan korang semua sebab kita jadi pelajar yang sangat fokus hari ini. Tahniah untuk saya sebab saya akan jadi pelajar contoh untuk korang semua sebab saya cemerlang. Dan yang terakhir, yang ke-10, untuk pujian untuk diri. Tahniah untuk kita semua sebab kita sentiasa skor A dalam subjek Usuluddin. Okey, seterusnya yang ke-6, temanya adalah zikir-zikir pilihan. Okey, zikir-zikir pilihan. Saya letakkanlah dekat sini, saya dah pilih beberapa zikir. Bila denda tu pelajar hanya bacakan zikir-zikir. Sebagai contoh yang saya nyatakan dekat sini, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Yang keduanya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seterusnya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Seterusnya adalah hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Okey, jadi tema 1 sampai 7 semua denda ataupun pernyataan saya sediakan. Okey, mengikut tema sendirilah. Kalau tema zikir, saya sediakan zikir. Kalau tema pujian untuk diri, saya sediakan. Begitu jugalah tema-tema yang lain 1 sampai 7 tadi. Tetapi untuk tema 8 sampai 10, saya bebas. Maksudnya, contoh nombor 8, temanya adalah pilih seorang kawan. Jadi dendanya adalah pilih seorang kawan. Pelajar perlu memilih seorang kawan
dan perlu ceritakan apa kebaikan kawan dia yang dia nak contohi. Sebab apa dia nak jadi macam kawan dia sebagai contoh. Jadi bebas, dia boleh ceritakan apa saja berkenaan dengan kebaikan kawan dia dan kenapa dia nak jadi macam kawan dia. Okey. Kawan dalam kelas lah, ini hanyalah kawan dalam kelas sahaja. Okey, seterusnya nombor 9, kalau. Kalau ikutkan kalau ni impian lah. Biasanya saya akan minta pelajar, kalau awak berjaya dalam subjek usuluddin, apa awak akan kongsikan dengan rakan-rakan yang lain? Ataupun kalau awak berjaya menjadi seorang yang contohnya berjaya seorang doktor, apa awak akan buat untuk bantu penduduk kampung ni? Saya itu lebih kepada orang kata apa, jangka masa panjang lah. Cumanya kalau ni saya lebih kepada kalau jadi perkara yang baik, maksudnya benda yang baik, dia dapat perkara baik, apa dia akan buat? Dia kongsi. Seterusnya nombor 10 adalah komen tentang cikgu. Yang ini komen tentang saya lah. Bila pelajar dapat nombor 10, dia diminta untuk komen tentang saya. Tak kisahlah komen tentang pengajaran ataupun komen yang biasanya lebih kepada pengajaran yang perlu saya baiki. Biasanya yang ni pelajar akan minta saya untuk lebih garang sedikit, untuk jangan garang ataupun tambahkan lagi latihan. Yang inilah. Tapi setakat hari ni saya belum terima lagi lah komen-komen yang negatif. Belum lagi. Alhamdulillah masih lagi komen-komen yang okey lah. Cumanya tambah baik pengajaran. Dan pelajar bebas untuk beritahu apa saja dan saya akan cuba untuk perbaiki apa yang sepatutnya. Jadi 8 sampai 10 temanya adalah bebas. Okey. Okey, pelaksanaan. Dah nak habis lah sekejap. Pelaksanaan. Jadi untuk resume fokus bermotivasi ini, bagaimana nak melaksanakannya? Apa yang saya buat adalah bila saya masuk ke kelas, sebelum saya memulakan pengajaran, saya akan tanya pelajar-pelajar tu 2 soalan. Yang pertamanya, siapakah anda semua? Ini saya buat. Sebelum mulakan kelas pengajaran, saya akan tanya dulu, siapakah anda semua? Okey, jadi jawapan tu memang daripada awal dulu saya dah bagi tahu jawapan hanya satu saja, iaitu saya pelajar cemerlang. Okey, saya adalah pelajar cemerlang. Pelajar wajib jawab, saya adalah pelajar cemerlang. Kemudian saya akan tanya lagi, dari sekolah mana? Jadi pelajar akan cakaplah, dari sekolah menengah agama Chuah. Tujuan apa saya mulakan dengan 2 soalan ini? Sebab saya nak setkan dalam fikiran pelajar bahawa mereka adalah seorang yang cemerlang. Mereka adalah seorang yang cemerlang. Jadi, bila seorang pelajar cemerlang, dia perlu belajar gaya ataupun cara seorang yang cemerlang. Saya nyatakanlah sebelum ni, masa mula-mula masuk dulu, sebelum saya buatkan mulakan resume fokus ini, saya nyatakanlah selepas saya dah tanya, saya kata saya tanya awak ni bukan saja-saja, tapi ada sebab dia. Sebabnya macam saya beritahu tadilah, sebab saya dah setkan dalam minda, dalam diri semua pelajar bahawa mereka adalah seorang pelajar cemerlang. Okey, sekolah mana? Sekolah agama Chuah. Jadi bila awak dah cemerlang, cara belajar awak mestilah seorang yang cemerlang, antaranya fokus, tidak melakukan apa-apa yang tidak diingini semasa cikgu mengajar dan sebagainya lah, yang buatkan saya rasa saya perlu denda, baru saya denda. Jadi pelajar ni dah tahu dah dia adalah seorang yang pelajar cemerlang. Kemudian pengajaran dan pembelajaran bermula. Saya akan mengajar seperti biasa. Saya teruskan dengan objektif, dengan tajuk-tajuk yang saya nak ajar. Dan sekiranya pada hari tersebut ataupun pada masa tersebut, masa tu saya pantau je lah. Maksudnya saya memperhatikan kalau ada pelajar yang melakukan kesalahan. Sebagai contoh, saya sedang bercakap, dia pun bercakap, ataupun pelajar tu bercakap dengan kawan, atau buat apa sahaja yang tidak diingini, yang saya rasa sepatutnya tidak buat pada masa tu, saya akan dendakan dia dengan denda ni lah, denda yang ada dalam resume fokus bermotivasi ni. Okey, macam mana pelajar dikehendaki memilih satu nombor dari 10 tema tadi. Okey, biasanya saya akan minta pelajar pilih satu nombor. Contoh, pilih satu nombor, bangun, berdiri, nyatakan, pilih satu nombor daripada 10. Daripada 10, 1 sampai 10. Jadi pelajar akan pilih lah. Pelajar akan pilih. Contoh, pelajar pilih nombor 7.
Kemudian yang seterusnya saya akan minta dia pilih satu lagi nombor 1 daripada 10 untuk pernyataan denda. Okey, untuk pernyataan denda tersebut. Jadi pelajar akan baca mengikut tema-tema yang dia telah pilih. Dan last sekali pelajar akan dikehendaki membaca pernyataan yang dipilih dengan sepenuh hati. Yang ini memang saya buat. Saya minta dia baca dengan sepenuh hati. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengembalikan fokus dan motivasi dia lah, supaya dia kembali kepada pengajaran. Okay, itu yang saya lakukan lah dengan resume fokus bermotivasi ni. Okay. Okay, kemudian bila dah pelajar tu dah menyatakan menyebut denda tersebut ataupun tema-tema pernyataan denda tersebut mengikut temanya, saya akan mengaitkanlah apa yang dibaca tu dengan sikap seorang pelajar yang cemerlang. Sebagai contoh, katakan kita tengok semula sebagai contoh. Okey, nombor 9 sebagai contoh. Pelajar baca tahniah untuk saya. Sebab saya akan jadi pelajar contoh untuk korang semua sebab saya cemerlang. Saya akan kaitkan dengan pernyataan tu. Saya kata, pelajar-pelajar semua, inilah sikap seorang pelajar yang cemerlang. Okay, inilah sikap seorang pelajar yang cemerlang. Apa dia? Dia akan jadi contoh kepada pelajar yang lain. Tengok kawan-kawan awak ni, walaupun dia melakukan kesalahan, saya akan contohkan diri dia contoh. Walaupun dia melakukan kesalahan, saya kata pelajar yang cemerlang dia akan jadi contoh kepada pelajar yang lain. Jadi, nak tak awak jadi pelajar sama macam kawan awak sekarang ni? Dia orang kata nak. Bukan nampak macam biasa, tapi bagi saya dia sebenarnya memberi kesan kepada orang kata apa, diri pelajar tu. Mungkin pada permulaan tu dia nampak macam lawak, dia nampak macam biasa. Sebab pengalaman saya buat ni 2021 saya mula, 2021 saya buat pada pelajar tingkatan 5. Satu pelajar nak SPM, tetapi orang kata dalam kelas tu asyik bercakap, kurang fokus. Jadi saya buat benda ni, saya tengok mula-mula nampak macam main-main, tapi bila lama-lama tu dia datang satu perasaan untuk orang kata lebih bermotivasi, lebih ke arah fokus dalam kelas lah. Sebab apa yang dinyatakan, setiap apa yang dinyatakan tu orang kata apa, memberi kesan kepada diri dia. Sebagai contoh, saya nak fokus hari ni, saya seorang pelajar cemerlang. Bila dia seorang pelajar cemerlang, dia tak akan ulangi benda yang sama apa yang dia telah buat sebelum ni. Jadi itu adalah langkah yang saya buat lah dalam melaksanakan resume fokus bermotivasi ni. Okay. Okey, ini contohlah gambar yang saya baru buat 2 hari lepas. Saya denda dua pelajar tingkatan 1. Dan pengalaman saya gunakan resume ni, saya buat ni, saya tengok lebih sesuai lah untuk pelajar-pelajar daripada kelas tingkatan 1. Sebab bagi saya tingkatan 1 ni dia baru lagi, jadi kita boleh bentuk dia daripada permulaan. Berbanding saya gunakan untuk tingkatan 4 dan 5. Sebab dia dah biasa sebelum ni dengan keadaan pembelajaran dia yang kurang fokus contoh. Jadi dia bila gunakan ni, jadi cumanya dia agak orang kata mengambil masa yang agak lama. Tapi kalau untuk pelajar tingkatan 1 ni, saya rasa dia lebih lebih memberi sesuatu lah. Sebab dia dah terdidik dengan bagaimana cara pembelajaran seorang pelajar yang cemerlang. Dia tak boleh buat kesalahan, sebagai contoh kena fokus dan sebagainya. Setiap kali fokus, setiap kali dia melakukan kesalahan, dididik terus dengan denda untuk memotivasikan semula, untuk fokus dan mengembalikan motivasi semula. Okey. Sekejap. Okey, saya rasa macam dah habis saya punya slide. Jadi perkongsian saya beritahu betul sangat ringkas. Saya punya hashtag ni lah. Aku pendidik bukan penghukum. Okey, aku pendidik bukan penghukum.
Okay, jadi saya rasa setakat tu saja Puan Sheila. Minta maaf sangat-sangat sebab sekejap sangat. Yang penting kita berkongsi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Pandangan saya untuk yang tingkatan 1, 2, 3 ni elok kita praktikkan ni di dalam kelas sebab kita boleh bentuk minda dia, kesediaan dia untuk belajar. Jadi saya memang setuju sangatlah. Manakala yang tingkatan 4 dan 5 pula kita tarik balik perhatian dia dengan apa yang sedang berlaku di dalam kelas. Jadi tidak ada masalah. Terima kasih sangat cikgu berkongsi idea. Kita boleh ubah ayat dia mengikut kesesuaian pelajar kita, mengikut lokaliti kita. Kita tahu pelajar kita apa isu dia, apa masalah, bagaimana kita boleh tarik minat dia bergantung kepada situasi masing-masing dan lokaliti. Saya buka pada sesi soal jawab. Memang menarik cikgu. Memang menarik. Kalau kita amalkan, kita bentuk kesediaan pelajar untuk menerima ilmu tu. Dalam bahasa Inggeris dipanggil reaffirmation. Dia kata, I am smart, I am good, I am going to learn today. I'm excellent, I'm beautiful, I'm a good child. Dengan zikir pula dapat membentuk spirituality pelajar tersebut dan membantu mereka ke arah jalan yang betul. Bagus Ustaz muda ni. Dan Mudah-mudahan bermanfaat. Bagus, bagus. Cikgu kalau ada sebarang soalan yang sedang mengikuti dalam talian, kalau nak sebarang penjelasan ataupun penerangan lanjut mengenai idea Ustaz ni, saya suka idea Ustaz yang mengatakan dan memberi ruang pada pelajar untuk memberi komen tentang diri kita. Supaya kita jangan syok sendiri. Kadang-kadang kita dengar dari pelajar. Itu dipanggil student voice. Suara murid, suara pelajar. Apa sebenarnya yang awak nak? Awak nak cikgu bagi latihan ke? Atau nak ulang semula ke apa yang kita belajar? Kita dengar maklum balas dari pelajar. Dalam TS 25 dah ada tu. Eloklah tu. Sejajar dengan TS 25. Baik, jika ada sebarang soalan, dan lihat kat ruang chat. Baik. Kalau tidak ada, mohon semua yang sedang mengikuti perkongsian ini untuk on camera supaya kita dapat ambil gambar. Jemput semua ya, on camera masing-masing. Terima kasih Cikgu Lily. Assalamualaikum. Untuk guru-guru yang ada dalam ni boleh buka kamera untuk kita ambil gambar ya. Kalau ada 3 frame, jadi saya akan ambil gambar 3 kali. Sedia semua? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, masih. Terima kasih. Dan perkongsian untuk minggu depan pula, sama-sama kita akan dengar perkongsian mengenai screen T. Tajuk yang menarik, screen T. Kita dengar apa sebenarnya screen T ni. Perkongsian ini adalah dari 2 orang guru dari SJKT Bandar Spring Hill, Cikgu Kuganeswaran dan Cikgu Logerani. Baik, screen T adalah usaha untuk melengkapkan murid dengan pelbagai kemahiran dan kecekapan dalam kemahiran bertutur. Kemahiran bertutur merupakan satu cabaran, namun terdapat kekangan tertentu yang dihadapi oleh murid yang bukan penutur jati bahasa Melayu. Murid-murid memerlukan sesuatu bahan pembelajaran yang menarik, menyeronokkan dan berguna bagi memudahkan lagi proses pembelajaran. Justru, kemahiran bertutur dengan menggunakan screen T sebagai salah satu alternatif media bertutur kepada murid-murid. Jadi sama-sama kita akan dengar perkongsian
Screen T minggu depannya, iaitu siri 18. Jangan lupa hashtag kita Cikgu Bantu Cikgu. Walaupun kecil, sekecil-kecilnya membantu rakan-rakan kita yang lain. Hashtag kita Cikgu Bantu Cikgu. Baik, sekarang link kehadiran akan dikongsikan di ruang chat. Mohon cikgu-cikgu isi link kehadiran. Jika cikgu hendak lihat rakaman perkongsian sebelum ini, mohon pergi ke laman www.connectingdots.my. Okey, www.connectingdots.my. Boleh dapat rakaman video sebelum ini, semua perkongsian yang telah dijalankan sebelum ini, dan juga perkongsian di pusat-pusat hands-on yang lain. Baik, kita jumpa lagi minggu hadapan. Take care, stay safe, God bless, bye.